Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun. Salat jamaah itu hukumnya sunat muakkad. Wa salatul jama'ati fil maktubat ghairi al-jumu'ah sunnatun mu'akkadatun. Salatul jamaah pada salat maktubat, fardu 5 waktu, salat fardu yang 5 waktu itu selain daripada salat jumu'ah, hukumnya sunat muakkad walau linisa, sekalipun kepada orang perempuan. Lil ahaditsis sabiqah, berdasar kepada hadis-hadis yang telah lalu. Wa hadza maqalahu ar-Rafi'i. Ini adalah seperti yang dikatakan ataupun yang disebut oleh Imam ar-Rafi'i, wa tabi'ahu al-musannif, dan diikuti oleh al-musannif Qadi Abu Syuja'. Wal asahul mansus kama qalahu an-Nawawi. Manakala kalau yang paling asah sekali, paling sahih, seperti yang dipetik daripada nas kitab Al-Um Imam Al-Syafi'i sendiri. Menurut Imam An-Nawawi, innaha fi ghairi al-jumu'ah fardu kifayatin. Ianya selain daripada solat Jumu'ah, hukumnya adalah fardu kifayah, wajib fardu kifayah. Artinya kalau telah didirikan jamaah itu sekalipun berdua dalam satu kampung, maka terlepaslah kewajipan itu daripada semua penduduk di kampung tersebut. Tapi kalau tidak ada didirikan jamaah itu, sekurang-kurangnya 2 orang, maka satu kampung itu berdosa kerana ia adalah wajib fardu kifayah. Siapa yang berdosa? Li rijalin, lelaki, ahrarin, merdeka, muqimina, yang mukim, bukan musafir, ghairi uratin, yang ada pakaian menutup aurat, yang tidak telanjang. Ghairi urat, tidak telanjang, artinya ada pakaian menutup aurat. Fi adai maktubatin, pada waktu tunai, dalam waktu tunainya solat tersebut. Lawannya ialah solat qada. Jadi kalau masuk waktu, tak ada orang lelaki yang mendirikan solat berjemaah di satu kampung yang merdeka, maka semua penduduk kampung itu berdosa. Yang lelakinya, semua penduduk kampung yang lelaki, yang merdeka, yang mukim dekat situ, yang musafir tak kena lah kan, berdosa sekali kerana fardu kifayah ni. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jama'atu illa istahwadha alaihim syaitan. Sabda Nabi maksudnya, tidaklah daripada 3 orang dalam satu kampung atau dalam kawasan pendalaman tidak didirikan di kalangan mereka itu jamaah solat, melainkan akan dikuasai ke atas mereka itu syaitan, iaitulah syaitan akan menguasai mereka. Ay ghalaba. Fa'alaika, dalam hadis yang lain, fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu bil ghanam minal ghanamil qasiyah. Hendaklah engkau menjaga solat jamaah itu, dan hanya saja serigala itu akan memakan kambing yang qasiyah, terpisah dari kawanannya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, ditasahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Fatajibu, hukumnya wajib, wajib fardu kifayah, bihaitsu yazharu syiarul jamaah, di tempat di mana diizharkan, dilaungkan atau diperlihatkan syiar jamaah, iaitu azan. Maksudnya apabila ada
azan, maka menjadilah solat jemaah itu fardu kifayah bi iqamatiha bi mahallin fi qaryatin saghirah. Menjadilah ia fardu kifayah, wajib fardu kifayah untuk didirikan di tempat di suatu kampung, sama ada kecil, wa fi kabiratin ataupun kampung yang besar, wa al-baladi dan di satu negeri, bimahalin yuzharu biha syiar, di mana solat jemaah itu hendaklah didirikan di tempat azan dilaungkan, bukannya azan tempat lain, sembahyang tempat lain, gitu. Jadi mafhum mukhalafah di sini, kalau tempat tu tak ada azan, maka hilanglah kewajipan solat jemaah fardu kifayah dekat situ. Maka kewajipan itu berpindah kepada kewajipan melaungkan azan. Artinya kalau tak dilaungkan azan, berdosa penduduk di tempat itu, kan? Macam mana boleh tidak dilaungkan azan satu tempat, contohnya dia duduk negeri orang kafir, kan? Ada 2-3 orang Islam duduk jauh-jauh, jadi takkan dia azan tempat negeri orang kafir semua keliling, kecuali dah kalau dia 2-3 orang duduk setempat dalam rumah, kan? Maka ketika itu azan lah. Kalau dia nak azan, adakah wajib azan? Maka tidaklah wajib azan seandainya ada 2-3 orang Islam duduk setempat, serumah. Sunat azan di kalangan mereka sajalah. Wa yasqutu talab di taifatin wa in qallat, dan gugurlah tuntutan untuk fardu kifayah tadi tu kepada taifah, satu kumpulan orang, berbentuk delegasi lah. Wa in qallat, seandainya bilangan mereka itu sedikit. Mereka bukan duduk di situ, mereka delegasi atau musafir, satu kumpulan orang, kan? Jadi bilangan mereka itu sedikit, maka tak wajib salat berjemaah itu. Sedikit tu maksudnya apa? Kurang daripada 3, kan? 2 lah. 2 dan 1 sedikit lah. Tapi kalau 3 banyak lah. Falau atbaqu ala iqamatiha fil buyut wa lam yuzhar biha syiar lam yasqut al-fard. Okey, bagaimana pula kalau satu tempat, satu kampung, mereka itu memang buat jemaah, atbaqu, memang melaksanakan solat jemaah tapi di rumah dan tidak dilaungkan azan. Jadi macam mana? Lam yasqutu al-fard, kewajipan tu tidak gugur. Artinya kewajipan solat jemaah tu dah habis, tu dah buat dekat rumah masing-masing, jemaah dah buat jemaah, tapi yang diwajibkan ialah solat jemaah di tempat di mana azan dilaungkan. Tapi masalah bila azan tidak dilaungkan, jadi tak gugur lah kewajipan fardu kifayah tu, tak gugur. Habis. Fa in imtana'u kulluhum min iqamatiha ala ma dzukir qatalahum al-imam aw naibuhu. Jika penduduk, jika engganlah semua penduduk di kampung itu untuk mendirikan solat jemaah dengan cara yang telah disebut tadi tu, iaitulah di tempat yang azan dilaungkan, maka imam, iaitulah pemimpin atau pemerintah, wajib memerangi mereka. Wajib. Kalau bukan imam ataupun pemerintah, dia boleh dilantik orang tertentu untuk memerangi kampung yang tak nak mendirikan solat di tempat azan dilaungkan. Artinya wajib dilaungkan azan, sebab nak panggil orang solat berjemaah. Kalau tak ada azan, maka tak adalah solat berjemaah, tak dikira lah solat jemaah tu.
artinya solat jemaah yang menggugurkan fardu kifayah. Solat jemaah tu dapatlah solat jemaah, tapi yang menggugurkan fardu kifayah tu tak dapat. Duna ahadin nas, tapi kalau orang perseorangan tak boleh memerangi satu kampung ataupun satu daerah yang tidak dilaungkan azan padanya. Mentang-mentang dia hebat berdakwah, mempunyai kekuatan gitu, pengikut ramai, siapa tak, mana-mana tempat, daerah, kampung tak nak azan, tak nak solat berjemaah, dia mana-mandai ya memerangi kampung tersebut. Dia kata nak harap pemerintah tak boleh dah, lambat dia sendiri buat, tak boleh. Jadi itu adalah kewajipan pemerintah. Kalau pemerintah tak buat, dia tanggung dosa. Jadi kalau orang perorangan, individu, NGO semua tak boleh, bukan kuasa dia. Kan, apa-apa berlaku dia tangguhlah. Ada yang terbunuh ke, ada terjera, dia kena kisos. Kena kisos kalau dia buat memandai dia. Wa kaza law taraka ahlul mahallah fil qaryatil kabirah au balad. Begitu jugalah kalau meninggalkan solat jemaah berserta dengan azan itu penduduk satu tempat di dalam satu kampung yang besar ataupun dalam satu negeri. Artinya dalam satu kampung besar tu ada banyak lagi kampung-kampung kecil kan. Maka kalau ada satu bahagian daripada kampung itu yang tak nak azan dan iqamah, maka ketua kampung tu kena bertindaklah, memaksa orang tu supaya mendirikan solat jemaah. Begitu juga dalam satu negeri ya, contoh Selangor, ada satu daerah tu yang tak ada, orang tak nak solat berjemaah dan tak nak azan di situ, maka menteri besar dia tu kenalah memerangi penduduk kampung tu sehingga mereka itu kembali mendirikan solat berjemaah dan melakukan azan. Fala tajibu 'ala nisa'i wa mislihinna al-khunasa. Tak wajib solat berjemaah itu ke atas perempuan dan seumpama perempuan itu ialah khunasa, pondan dua jantina yang kedua-dua jantinanya itu, alat kelaminnya itu berfungsi. Itu barulah khunsa. Kalau dia mengaku-ngaku je tak boleh. Pastikan dua-dua alat kelamin lelaki dan perempuan hidup, baru dinamakan khunsa. Wala ala man fihi riqun, dan tidak wajib juga kepada orang yang dalam belenggu hamba, yang menjadi hamba listighalihim bi khidmati sadat as-sadah, sebab hamba tu sibuk melaksanakan perintah dia punya tuan. Jadi tuntutan perhambaan tu lebih besar daripada tuntutan berjemaah, hingga boleh menggugurkan kewajipan untuk dihadir ke solat jemaah. Maknanya kalau kampung tu tak ada orang dirikan berjemaah, maka golongan hamba ni tak berdosa. Wala ala al-musafirin, tidak wajib juga solat jemaah itu kepada orang musafir. Kama jazama bihi al-muhaqqiq at-tahqiq, seperti mana yang di konfirmasi, yang telah dijazamkan oleh kitab tahqiq Imam Rafi'i. Wa inna qala as-subuki wa ghayruhu ala nafsi al-um annaha tajib alaihim aidan. Sekalipun Imam As-Subuki menukilkan, Imam Subuki dan yang lain-lainnya juga menukilkan daripada Imam Syafi'i melalui kitab Al-Um, daripada nas kitab Al-Um Imam Syafi'i annaha, bahawasanya orang musafir juga wajib menunaikan solat jamaah. Wala 'alal 'urah, tapi tidak wajib kepada orang yang telanjang, artinya tak cukup pakaian untuk menutup aurat. Bal hiya wal infirad fi haqqihim sawa, malah bagi orang tak cukup pakaian menutup aurat, bagi hak mereka sama saja, sama ada nak solat seorang ataupun nak solat berjamaah, tak ada beza lah. Tak ada kata jemaah lebih afdal, tak ada. Nak seorang pun sama dengan pun boleh, sama saja dengan solat berjemaah saja. Illa, melainkan ayakunu ammiyan, kalau semua orang yang tak cukup pakaian tu semuanya buta belaka, tak nampak orang lain, maka ketika itu barulah sunat
solat berjemaah, atau fi zulmatin, ataupun mereka berada di tempat yang gelap gulita, tak nampak aurat orang lain, maka ketika itu barulah sunat orang yang tak ada pakaian tadi itu solat berjemaah. Wala fi maqdiyati khalfi maqdiyah, tidak wajib fardu kifayah solat berjemaah kepada orang solat qada mengikut orang solat qada min nau'iha yang sama jenis. Contohnya dia solat qada fardu zuhur, sama-sama qada fardu zuhur, tak wajib dia berjemaah, wajib fardu kifayah maksudnya, bal tusannu, tapi sunat saja hukum dia. Kalau dia nak berjemaah sama-sama solat qada fardu zuhur, sunat dia berjemaah. Amma maqdiyatu khalfi muaddah atau bil aksi atau khalfu maqdiyatin laysat min na'iha fala tusanni. Adapun orang solat qada ikut orang solat tunai kan, dia solat qada dia ikut orang solat tunai, ataupun orang solat tunai ikut orang solat qada kan. Tapi qada dia laysat min na'iha, bukan sama jenis dengan orang solat yang orang ni ikut dia. Jadi laysat fala tusan, maka tidak sunat. Orang solat qada ikut orang solat tunai tidak sunat berjemaah, atau sebaliknya orang solat tunai tidak sunat ikut orang solat qada. Di mana orang solat qada itu bukanlah sama jenis dengan orang solat tunai tadi tu. Contohnya dia solat zuhur tunai, dia ikut orang solat qada asar, tidak sunat. Tapi tidak sunat tapi sah lah. Wala fi al-manzurah, tidak juga diwajibkan fardu kifayah solat berjemaah kepada orang solat nazar. Bal wala tusannu, malah tak sunat juga. Orang solat nazar tidak juga sunat, tidak juga dihukumkan sunat berjemaah. Amal jumu'ah, adapun solat jumu'ah fal jama'atu fiha fardu ainin, maka didirikan secara berjamaah padanya itu hukumnya fardu ain. Setiap orang dia wajib berjamaah, setiap orang, kama sayati fi babiha insyaallah taala, seperti akan datang pada babnya insyaallah akan diterangkan. Wal jama'atu fil masjid, berjamaah di masjid, li ghairil mar'ati, bagi selain daripada orang perempuan, wa misluhunna al khunsa, dan seumpamanya ialah orang pondan, dua jantina yang function kedua-duanya. Afdal minha fi ghairil masjid, solat di masjid tu lebih afdal padanya itu berbanding dengan solat berjemaah di selain daripada masjid, kal bait, seperti solat berjemaah di rumah. Kedua-duanya sah, solat jemaah dia tu jemaah juga kan, dapat juga pahala yang berganda-ganda, cumanya di masjid tu lebih afdal. Okey. Wa jama'atul mar'ati wal khunsa fil bait afdal minha fil masjid. Jemaah orang perempuan dan orang pondan dua jantina yang dilakukan di rumah itu lebih afdal daripada berjemaah di masjid. Di khabar sahihaini, berdasarkan kepada hadis Bukhari Muslim, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kamu, fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitiha, maka sesungguhnya salat yang paling afdal ialah salat seseorang itu di rumahnya, illal maktubah, melainkan salat fardu 5 waktu itu, maka lebih afdal lah dia didirikan di masjid. Ai fahiya fil masjid afdal, maksudnya didirikan salat jemaah 5 waktu itu di masjid lebih afdal lagi. Li'annal masjid mustamilun ala syaraf, kerana masjid itu terkandung padanya kemuliaan, wa izharu sya'air, dan dilaungkan azan padanya, wa kasratul jamaah, dan jemaahnya lebih ramai. Salat jemaah ni lebih ramai, dia punya bilangan jemaah tu lebih afdal. Wa yakrahu li zawatil hayati, dan dimakruhkan kepada perempuan cantik, hudural masjidi ma'ar rijal, datang ke masjid salat berjemaah bersama dengan lelaki. Kalau
waktu tu dikhaskan kepada perempuan aja datang ke masjid, contoh ada kuliah muslimat aja, maka itu tidaklah makruh. Tapi kalau ada campur sekali lelaki perempuan, ada perempuan cantik datang, akan jadi fitnah lah, ketika itu makruh baginya untuk datang ke masjid. Lima fi as-sahihaini, berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, bahawa beliau telah berkata, law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatha an-nisa lamana'ahunna al-masjida kama muni'na nisa'u Bani Israel. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang berlaku kepada perempuan, ataupun apa yang dilakukan oleh perempuan zaman sekarang ni, nescaya baginda akan menegah mereka itu daripada mendatangi masjid untuk solat berjamaah, seperti mana dilarang perempuan Bani Israel itu pergi ke masjid solat berjamaah lah tu. Artinya bukan Bani Israel pun ada solat berjamaah juga, tapi tempat ibadah mereka itu dinamakan bi'ah, bukannya masjid. Li khawfil fitnah, kerana takut kepada fitnah, takut fitnah. Terkenal bahawa kaum Bani Israel itu perempuannya cantik-cantik, dan fitnah Bani Israel adalah perempuan, manakala fitnah umat Nabi Muhammad ialah pada harta. Amma ghairuhunna fala yukrahu lahunna zalika, adapun bagi selain daripada perempuan maka tidak dimakruhkan, adapun selain daripada perempuan cantik maka tidak dimakruhkan padanya datang ke masjid solat berjamaah. Qala fil majmu', kata Imam Nawawi dan kitab Majmu', qala Syafi'i wal ashab, kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama mu'tabar pengikut Imam Syafi'i, wa yu'maru as-sabi, hendaklah disuruh kanak-kanak lelaki, kanak-kanak kecil lah lelaki, bihuduril masajid, datang ke masjid, wal jama'atis salah, untuk solat berjamaah, li yu'taduha, agar mereka itu terbiasa datang ke masjid untuk solat berjamaah. Habis. Wa tahsulu fadilatul jamaah li syakhsi bi salatihi fi baitihi wa aw nahwihi, dan terhasillah kelebihan, mendapatlah kelebihan solat berjamaah bagi satu orang yang solat berjemaah itu di rumahnya, atau seumpamanya bizaujatin, bersama dengan isteri, au waladin, atau dengan anak, au raqiqin, atau dengan hamba sahayanya, au ghairi zalika, atau seumpamanya. Habis. Wa aqalluha isnani kama marrah, dan sekurang-kurang jemaah itu ialah dengan dua orang, seorang imam, seorang makmum, seperti yang telah kita cerita sebelum daripada ini. Wa ma kasra jam'uhu minal masajidi kama qalahu al-Mawardi afdal, dan kalaulah bilangan jamaahnya tu lebih ramai di satu masjid, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, ia adalah lebih afdal kalau jemaah di masjid tu lebih ramai, mimma qalla jam'uhu minha, berbanding dengan masjid yang sedikit bilangan jamaahnya. Wa kadza ma kasra jam'uhu minal buyut, samalah hukumnya kalau solat di rumah, mana rumah yang lebih ramai bilangan jamaah tu lebih afdal, berbanding afdal mimma qalla jam'uhu minha, lebih afdal daripada rumah yang ada jemaah tapi tak ramai. Itulah kelebihan kalau ada anak ramai. Habis. Wa afta al-Ghazali annahu law kana idza shalla munfaridan khasha'a, dan Imam Al-Ghazali memfatwakan bahawa kalaulah dia solat seorang-seorang lebih khusyuk. Wa idza shalla fi jama'atin lam yakhsha', tapi kalau dia solat secara berjamaah tidak khusyuk, fal infirad afdal, maka ketika itu solat seorang-seorang lebih afdal, kata Imam Ghazali. Wa tabi'ahu Ibnu Abdis Salam, dan diikuti pendapat tersebut oleh Izzuddin, al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Qala Az-Zarkashi, kata Imam Az-Zarkashi, wal mukhtar bal as-sawab khilafu ma qalahu, yang
yang betul, yang menjadi pilihan malah yang betul sebenarnya ialah di sebalik daripada apa yang Imam Ghazali dan Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam katakan. Apa mereka katakan? Kalau khusyuk solat seorang, maka afdal solat seorang. Tapi yang menjadi pilihan dan yang betulnya ialah sebenarnya apapun keadaan, solat jemaah tetap lebih afdal sekalipun tidak khusyuk. Sekalipun solat seorang-seorang lebih khusyuk berbanding dengan solat berjemaah, tetap solat jemaah itu lebih afdal. Wa huwa kama qala, iaitulah apa tu yang betulnya ialah seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zarkashi itu. Wa qad yakunu qalilul jama' afdal min fi suwarin. Tapi habis cerita baru lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang bilangan jemaahnya itu sedikit tapi dia lebih afdal berbanding dengan jemaah yang ramai dalam beberapa situasi. Minha, antara contoh situasi itu ialah malau kana al-imam mubtadi'an. Kalau imamnya tu, yang jemaah ramai tu, imam tu mubtadi', ahli bid'ah, ka mu'tazili, seperti orang mu'tazilah yang berteraskan akal untuk membuat penilaian dalam masalah agama kan. Dalam perkara agama dia mendahulukan akal, manakala ahli sunnah mendahulukan dalil dalam perkara agama. Akal tu menyokong sahaja, tapi orang Mu'tazilah dia mendahulukan akal, kan. Wa minha, contoh jemaah yang sedikit tu lebih afdal daripada jemaah banyak tu lagi ialah malau kana qalilul jam'i yubadiru imamuhu bisalah fi awalil waqti al-mahbub. Kalau jemaah yang sedikit itu bersegera imamnya untuk solat pada awal waktu yang afdal. Waktu dia ada waktu afdal, ada waktu mukhtar kan, ada waktu makruh, ada waktu jawaz. Jadi imam tu kalau dia segera solat selepas azan, masuk waktu dia terus solat kan, untuk mendapatkan waktu afdal. Maka walaupun sedikit bilangan jemaahnya itu, menurut musannif di sini lebih afdal berbanding dengan kalau ada jemaah yang kedua tunggu ramai orang dulu. Jadi solat jemaah yang pertama orang sedikit tu lebih afdal. Fa inna salata ma'ahu awalul waqti aula. Maka solat bersama imam yang solat pada awal waktu itu lebih aula lagi walaupun jemaahnya sedikit. Kama qalahu fil majmu', seperti mana yang disebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Wa minha ma law kana qalilul jam'i laysa fi ardihi syubhah. Di antara solat jemaah yang bilangannya sedikit tu lebih afdal daripada solat jemaah yang bilangan jemaah itu ramai, ialah kalau jemaah yang sedikit tadi tu solat di masjid ataupun di tempat yang tanah tu bukan tanah syubhat. Wa kasirul jam'i bi khilafihi, manakala jemaah yang ramai tadi tu di sebaliknya, iaitulah solat di tempat yang tanah tu syubhat, li istila'i zalim alaihi, sebab tanah tu dirampas oleh orang zalim, tanah rampasan diambil secara paksa kan, tanpa pampasan kan, tanpa kerelaan. Jadi solat di tempat tu tidak afdal berbanding dengan solat di tempat lain walaupun jemaah tak ramai, tapi tetap lebih afdal solat yang tanah itu bersih daripada syubhat, kan. Contohnya pemerintah tu dia rampas tanah untuk dibina masjid besar, masjid raya kan, tapi rampas secara zalim kan. Memanglah ramai sebab masjid cantik, tapi solatlah masjid kampung hulu sana tu di surau ke secara berjemaah dengan syaratnya tempat azan dilaungkan, itu lebih afdal berbanding dengan solat di masjid raya tu megah, ramai tapi tanah rampas. Fasalimu min zalika aula, maka solat di tempat yang selamat daripada syubhat itu lebih aula lagi. Wa minha ma law kana al imam syari'ul qiraah, antara jemaah yang sedikit tu lebih aula, lebih afdal daripada jemaah yang banyak kalau lah imam dia tu baca laju,
macam roket. Wal makmum batik, manakala makmum baca perlahan, tak sempat nak ikut kan. La yudriku ma'ahu al-Fatihah, dia tak sempat nak baca Fatihah, imam dah rukuk. Jadi ketika itu pergilah tempat lain, solat di tempat lain, masjid lain ke, surau lain ke, yang imamnya tu baca tak laju, boleh dia ikut kan. Qala al-Ghazali, kata Imam al-Ghazali, fal aula ay yusalliya khalfa imami bati al-qiraah, yang lebih aula dia pergilah cari tempat lain yang imam dia tu baca tak laju, kan, walaupun bilangan dia tak sikit, baca imam tu baca tak sedap, kan, tapi lebih aula lagi, sebab dia boleh ikut kan, boleh sempat baca Fatihah. Wa idraku takbiratul ihram ma'al imam fadilatun, habis masuk cerita baru. Mendapat takbiratul ihram bersama imam ada kelebihan yang tersendiri, ada kelebihan lain dalam solat berjemaah. Okey, ini cerita baru kan. Wa inna ma tahsulu bi istighali bi taharrumi aqibi atau aqbi taharrumi imamihi ma'a hudurihi takbirata ihramihi. Hanya saja terhasil takbiratul ihram bersama imam itu apabila dia dapat menyebutkan dirinya menyambut takbiratul ihram selepas takbiratul ihram imamnya, bersama dengan dia hadir semasa takbiratul ihram imam itu, kan. Artinya daripada imam tu Allah tu dia dah ada dalam saf dah, Allahu Akbar, dia dah siap dalam saf. Tapi kalau masa imam tu kata Allah tu, dia masih di luar saf lagi, belum masuk saf lagi kan. Jadi bila imam kata Allahu, dia barulah dia masuk saf. Imam akbar dia sambut, walaupun dia dapat sambut akbar imam tu dengan Allahu Akbar, walaupun dia dapat sambut takbiratul ihram imam tu, tapi dia tidak hadir semasa mula-mula imam angkat takbir Allahu tu, kan. Jadi dia tak dapatlah ketika tu takbiratul ihram bersama imam, sebab dia tidak hadir bersama dengan imam dalam saf ketika imam baca Allahu Akbar dengan sempurna. Jadi di hadis Syaikhaini berdasar kepada hadis Bukhari Muslim, innama ju'ala al-imamu liyutamma bihi, hanya saja dijadikan imam itu agar diikut. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu bertakbir maka sambutlah kamu sekalian, sambutlah takbirnya. Fa ni wal fa li ta'qib, fa tu menunjukkan kepada ta'qib, berturutan. Ta'qibnya berturutan. Jadi imam tu kata Allahu Akbar, dia sambut Allahu Akbar, gitulah ta'qib. Fa ibta'uhu lil mutaba'ah li waswasah ghairi zahirati kama fil majmu' uzrun. Tapi kalau dia terlambat sikit untuk ikut imam tu kerana ada masalah was-was yang tidak berapa jelas kan, tak berapa nampak, seperti yang disebut dalam kitab Majmu', ia dikira uzur kan. Kalau ada masalah sikit, dia lewat kerana dia ada penyakit was-was yang tak berapa nampak. Bi khilafi ma law abta'a li ghairi waswasah, berbeza keadaannya kalau dia lambat untuk ikut imam tadi tu tanpa ada masalah was-was, gangguan, ada masalah gangguan, apa-apa sebab sekali tu, walau limaslahati solati, sekalipun dia lambat tu kerana ada kemaslahatan yang berkaitan dengan solat, kata harati, seperti untuk bersuci, bersuci lewat sikit sebab dia wuduk tu lambat, ataupun bersuci daripada najis tu lewat sikit, lewat tetap tak dapat takbiratul ihram. Aulam yahdur takbiratul ihram imamahu, ataupun dia tidak dapat hadir bersama, duduk dalam saf semasa imam tu takbiratul ihram, au liwaswasati zahirah, ataupun dia dah duduk dalam saf dah ketika imam takbiratul ihram tu, tapi dia was-was dia teruk sangat, zahir, nampak sangat was-was kan. Bila takbir Allah, lepas tu Allah,
Allah, banyaknya Allah kan. Sekali cukuplah, Allahu Akbar, cukuplah kan. Jadi sehingga dia menjadi lambat untuk ikut imam. Ketika itu tak dapatlah dia takbiratul ihram bersama imam. Wa tudriku fadilatal jamaah fi ghairil jumu'ah ma lam yusallim al imam. Jadi habis ni cerita barulah, seseorang tu dapat kelebihan solat berjamaah pada selain solat Jumaah. Malam yusallim, selagi mana imam belum bagi salam. Wa in lam yaq'ud ma'ahu, sekalipun dia tak sempat duduk bersama dengan imam. Artinya imam dah dekat tahiyat akhir nak dah bagi salam dah. Jadi bila dia masuk ya Allahu Akbar, imam pun bagi salam, tak sempat nak duduk, tetap juga dia dapat fadilat solat berjamaah. Amma al-jumu'ah, ni salah ni, salah cetak. Adapun solat Jumaat, fa innaha la tudriku illa bi raka'atin, maka solat Jumaat itu tidak makmum tadi tu yang datang lambat tadi tu tidak mendapat berjamaah, tidak dikira dapat berjamaah, melainkan kalau setelah dia dapat satu rakaat bersama dengan imam, kama sayati, seperti akan datang akan diterangkan. Artinya kalau dia dapat rukuk bersama dengan imam, dapatlah dia satu rakaat kan. Dia datang rakaat kedua, kalau dia sempat rukuk dengan imam walaupun tak sempat baca Fatihah, maka dikira dapat satu rakaat. Dia cuma tambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dia tak dapat rukuk bersama dengan imam pada rakaat kedua tu, maka dia kena tambah lagi 4 rakaat. Imam bagi salam, dia tambah 4 rakaat jadikan zuhur. Gitulah maksudnya. Wa yundabu ayu khafifal imam ma'a fi'li al-ab'ad wal hay'at illa ayyurdiya bi tatwilihi mahsurun la yusalli wara'ahu ghairuhum. Dan disunatkan agar imam itu meringankan pada perbuatan sunat ab'ad dan sunat hay'at. Dia tak adalah lamanya, kalau baca kunut tu lamanya kan. Contohnya ni pada sunat ab'ad, sunat hay'at ni, ataupun baca surah panjang kan. Jadi disunatkan agar imam tu dia meringankan solatnya pada sunat ab'ad dan hay'at tadi, melainkan ayyurdiya bituli tatwilihi, jika jemaah semua redha jika imam tu mempanjangkan terutama bacaan surah lah kan. Dan hendaklah makmum itu mahsurun, orang yang khusus sahaja, orang tempat tu aja. La yusalliya wara'ahu ghairuhum, dan tidak bersolat di belakang imam tadi tu selain daripada orang yang mahsurun, orang yang tertentu sahaja kan, orang tertentu sahaja. Memang dah dikenal pasti orang tu memang tak ada masalah dengan imam dia. Tapi ada jemaah orang lain kan, orang luar, dia tumpang sembahyang situ, tiba-tiba imam baca panjang, ketika tu makruh lah. Kalau imam perasan ada orang luar datang, maka dia walaupun seorang je, sunat dia baca yang ringan lah, yang tidak membebankan kepada jemaah yang orang luar tadi. Wa yukrahu atatul li yulhika akharun, dan makruh baca panjang-panjang agar orang lain boleh ikut. Sebab kalau panjang nanti ada orang tak boleh ikut. Ada orang sakit kaki lah, ada orang bekerja-kerja sibuk. Saun akan ada tuhum al-hudur amla, sama ada, tak kira lah sama ada orang yang mengikut tadi, makmum tadi tu mereka memang regular datang berjemaah ataupun orang yang sekali-sekali datang. Jadi imam kena meraihkan lah keadaan jemaah dia tu kan. Tak boleh kita katakan alah dia datang masjid pun sekali-sekala banyaklah songel, tak boleh. Imam kena raihkan orang tu, dia dah sekali-sekala datang, tak bolehlah baca panjang kan.
Sebab dia jarang. Kalau orang regular tu dah biasa, mungkin tak ada masalah kan. Mungkin. Walau ahsal imam fi ruku'i ghairi sanin min salatil kusuf atau fi tasyahudi akhirin bidakhili mahalli salah yaqtadi bihi sunnah intizaruhu lillahi ta'ala. Kalaulah imam solat kusuf dan khusuf, gerhana matahari kusuf, gerhana bulan khusuf kan. Kalau imam tu merasakan semasa dia tengah rukuk yang bukan rukuk kedua, jadi solat gerhana ni dia ada 2 kali rukuk dalam satu rakaat ya. Jadi Fatihahnya dalam satu rakaat tu 2 kali ya, sebab selepas dia baca Fatihah dia baca surah kemudian lepas baca surah dia rukuk, lepas dia rukuk dia bangkit sekali lagi baca Fatihah, lepas tu baca surah balik, lepas tu dia rukuk sekali lagi. Itu dalam satu rakaat ya. Lepas tu barulah dia sujud, lepas tu naik rakaat kedua 2 kali rukuk juga gitu. Jadi kalaulah imam tu masa rukuk yang pertama, bukan rukuk kedua lah, dalam satu rakaat tu dia merasakan ada orang nak masuk solat, rajul sanin bukan rukuk kedua, pada solat kusuf gerhana matahari, ataupun dia ketika tu berada di tasyahud akhir, tahiyat akhir dan nak bagi salam, tiba-tiba dia berasa ada orang baru nak masuk solat berjemaah. Dia masuk solat berjemaah, sunnah intizaruhu, maka sunat dia menunggu orang tu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, supaya orang tu dapat pahala berjemaah sama kan. Jadilah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bertolong bantu untuk mendapat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. In lam yubaligh fi al-intizar, selagi mana dia menunggu tu tak ada keterlaluan kan. Sebab kalau ditunggu dalam keadaan diam boleh batal solat dia. Jadi dia panjangkanlah tasbih tu. Kalau dia masa rukuk tu subhanallah azim, subhanallah azim, maka dia baca 7 kali kan gitu. Ataupun dia bacalah pelan-pelan, tak ada lagi subhanallah azim, subhanallah azim. Jadi dia kena baca perlahan kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, supaya dia tidak menunggu, menunggu dengan keadaan diam. Jadi niatnya lillahi ta'ala, untuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi selagi mana tidak keterlaluan di dalam menunggu itu, jadi walam yumajiz bainad dakhilin, sehingga tak dapat dibezakan antara orang baru masuk dan orang dah lama masuk kan. Sama-sama baru masuk tapi ada oleh kerana imam tu lambat sangat, maka yang baru masuk dan dah lama masuk masing-masing merasakan dah lama dah imam tu rukuk ke sujud ke kan, lamanya. Tu ketika itu wa ila kuriha makruh, kalau macam tu makruh jadi agak-agak lah, kalau nak tunggu pun agak-agak lah kan. Okey. Wa yusannu aidatu maktubah ma'a ghairihi walau wahidan, dan disunatkan solat wajib, solat fardu tu ulang balik solat fardu tu bersama orang lain, sekalipun orang lain tu satu orang. Contoh ada satu orang lewat masuk masjid untuk solat berjemaah kan, dia masuk, orang dah habis jemaah, jadi sunat orang yang sudah solat tadi tu solat berjemaah semula, solat semula dengan orang yang baru masuk tadi tu, dia jadi makmum lah. Jadi orang yang baru masuk tu jadi imam. Kalau orang yang baru masuk tu kata tak boleh jadi imam, maka dia lah jadi imam, kan. Orang yang baru masuk tu jadi makmum. Walau wahidan fi al-waqti, walaupun satu orang, tak apalah, yang penting berjemaah dalam satu waktu tu, habis. Jadi ini adalah dalam konsep wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong bantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Habis. Wa hal tushtaratu niyatu al-fardiyah fi salatil mu'adah am la?
Jadi kalau orang tu dia dah habis solat, kemudian dia nak solat semula, nak bantu orang yang baru masuk, supaya orang yang baru masuk tu, orang baru masuk masjid lah, dapat solat bersama, dapat solat berjemaah juga kan. Jadi orang yang dah habis solat berjemaah tu nak bantu dengan cara dia solat berjemaah bersama dengan orang yang baru masuk masjid. Hal tushtaratu, adakah disyaratkan niat solat fardu juga pada solat ulangan tadi tu, ataupun tidak diwajibkan niat solat fardu? Contoh dia dah solat habis dah solat fardu zuhur, jadi ada orang baru masuk masjid, jadi dia pun nak ulang balik solat zuhur tadi tu, adakah dia wajib niat usolli fardhu zuhri, fardu zuhur juga? Taib. Allazi akhtarahu al-imam annahu yanwi az-zuhra wal asra masalan. Yang dipilih oleh al-imam, Imam Haramain dekat sinilah, bahawa dia perlu berniat usolli zuhra atau al-asra, masalan contoh. Wala yata'arrada lil fardhi, dia tak perlu sebut fardu zuhur sebab dia bukan lagi fardu dah habis tadi, dia dah solat dengan jemaah tadi, jadi dia nak ulang balik, dia hanya niat usolli zuhra ataupun usolli asra, tak ada fardu kan. Wa rajahahu fil rawdah, dan itu ditarjihkan dalam kitab Rawdah Imam Rafi'i, wa huwa az-zahiru, itu jelas. Wa in sahaha fi al-minhaj al-ishtirat, sekalipun dalam kitab minhaj dimentasihkan, disyaratkan kena fardu zuhur atau fardu asar. Wal fardu aula, tapi kalau kita sebut fardu zuhur atau fardu asar, ada fardu tu lebih aula lah. Tapi kalau tak sebutkan, tidak sebut pun tidaklah wajib kan. Wa rakhasa fi tarkil jamaah bi udri amin aw khasin ka masyaqqati matarin. Habis masuk kepada cerita baru ataupun masalah baru. Rukhsah meninggalkan jemaah. Wa rukhasa, dan dirukhsahkan, dikecualikan, diberi keringanan, boleh meninggalkan salat berjemaah itu dengan sebab uzur umum ataupun uzur khas, ka masyaqqati matarin, seperti masalah hujan. Jadi hujan tu umum lah kan, semua orang kena hujan. Wa syiddati rihin bilailin, ataupun ada angin ribut, angin kuat pada waktu malam, sejuk lah, jadi itu dikira masyaqqah am. Semua orang kan alami je, sebab bila angin takkan seorang je kan, mesti semua kena. Wa syiddati wahalin, wa syiddati harrin, wa syiddati bardin. Wahal ni apa ni, banjir lumpur lecak, bersangatan lecak, jadi itu semua adalah uzur am. Wa syiddati har, sangat panas, itu uzur am. Wa syiddati bard, sangat sejuk. Wa syiddati ju', wa syiddati ju' ini adalah uzur khas lah. Bukan semua orang lapar, orang tertentu je yang lapar, itu uzur khas. Wa syiddati atshi, sangat haus dahaga, itu uzur khas. Bi hadrati ta'am makulin atau mashrubin yatawaqqa ilaihi, bila dia sangat lapar dan sangat dahaga, sedangkan bihadrati ta'am, makanan dah, makanan yang boleh dimakan atau yang hendak dimakan telah dihidangkan. Bihadrati ta'am makul atau masyrub, minuman yang nak diminum pun dah dihidangkan, sedangkan dia sangat sangat apa ni, ya tawaqqa ilaihi, sangat perlulah kepada makanan dan minuman tadi. Jadi itu dikira uzur khas dan dikecualikan daripada kewajipan menghadiri jamaah dengan wajib fardu kifayah. Wa masyaqqati marad, kesusahan sebabkan oleh demam, sakit, itu uzur khas. Wa mudafa'ati hadasin, dan menahan kentut ataupun menahan kencing ataupun menahan sakit perut, itu pun uzur juga, tak tahan. Takkanlah semayang dalam keadaan sakit perut memulas, pergilah buang air dulu qada hajat. Jadi itu uzur khas. Wa khauf ala ma'sumin,
khauf ala maksum ni takut dianiaya, dia tak salah, tapi takut ada orang akan menginaya dia, nak bunuh dia ataupun nak melakukan sesuatu kekejaman, kezaliman ke atas dia, tu mana khauf ala maksum. Takut dia dianiaya kan, inaya. Wa khauf min gharilahu, dan takut kepada orang yang bagi hutang, nak tuntut hutang kepada dia tak ada kemampuan nak bayar hutang, maka dia tak keluar untuk pergi masjid solat berjemaah. Itu uzur khas lah tu. Wabil khaif, dan bagi orang yang takut tadi, i'sarun, dia merasa kesukaran, yu'siru alaihi isbatuhu, yang menyusahkan dia untuk sabat lah. Dia sentiasa resah, dia sentiasa dalam ketakutan, resah kan, menyebabkan dia tak tenang. Itu maksud khauf dekat sini. Jadi itu semua adalah daripada kategori uzur khas. Wa khauf min uqubatin yarju al khaif al afu anha bi ghaibatihi, ataupun dia takut kena hukum. Memang dia ada buat salah, tapi dia takut kena hukum. Yarju, tapi dia mengharapkan, yarju tu mengharapkan, orang yang takut tadi tu mengharapkan keampunan kalau orang cari dia tak jumpa kan, lama-lama orang pun boring tutup kes. Jadi dia pun menyuruh selama berbulan-bulan, nyuruh dalam rumah supaya orang tak jumpa cari dia. Jadi bila kes dah sejuk, diharapkan orang akan melupakan kes dia. Jadi ini pun termasuk dalam uzur khas yang dikecualikan daripada kewajipan fardu kifayah solat berjemaah. Kan, maknanya kalau tak ada didirikan solat berjemaah, orang ni tak berdosa. Tapi kalau dah ada solat berjemaah, tak adalah berdosa, dikira sunat sajalah. Okey. Wa khaufun min takhallufi min riqatin an riqah rifqah, dan takut dia tertinggal daripada kawan. Kalau dia pergi solat berjemaah sekarang, dia tertinggal rombongan, takut tertinggal rombongan. Wa faqdi libasin laiqin, dan tak ada pakaian yang sesuai untuk pergi berjemaah. Ada pakaian perempuan, alamak, tak sesuai atau pakaian senteng, tak cukup untuk tutup aurat, jadi tak sesuai pakaian tu, maka dia diuzurkanlah, uzur khas. Wa akli rihin karihin yu'siru izalatuhu, ataupun dia baru makan bawang putih ke bawang ke yang berbau mulut tu, yang menyebabkan bau busuk mulut dia tu yang susah untuk dihilangkan. Dah bergosok gigi, dah kumur-kumur, basuh-basuh, tak boleh hilang bau busuk, bau jering ke, bau busuk. Jadi ketika tu dia tidak wajib pergi berjemaah. Tak wajib fardu kifayah lah. Okey, malah makruh juga dia pergi berjemaah kerana akan menyebabkan orang lain rasa sempit dada kerana bau busuk daripada mulut dia. Wa huduri maridin bila muta'ahad, wa huduri maridin bila muta'ahadin, dan menjaga orang sakit yang tak perlu sentiasa dirawat lah. Sentiasa dijaga, tapi dia jaga orang sakit lah, tapi tak adalah orang sakit tu selalu nak nak dirawat. Atau muta'ahad, ataupun jaga orang sakit yang selalu kena sentiasa dirawat. Wa kana nahwu qaribin, contohnya seperti menjaga kaum kerabat yang terdekat lah. Kazaujin, menjaga suami, menjaga isteri. Kazaujin muhtadarin, seperti menjaga isteri yang nazak, sedang dalam nazak.
Atau lam yakun muhtadaran, ataupun dia tidaklah nazak tapi lakinnahu ya'nisu bihi, tapi dia kena selalu ada orang mendampingi dia kerana keadaan dia yang mungkin kritikal. Jadi orang menjaga orang sakit tadi tu dikira uzur yang dikecualikan daripada pergi solat berjamaah ke masjid. Faqad zakartu fi syarh al-minhaj ziyadatun 'ala al-a'zar al-mazkurah ma'a fawaidin. Dan aku telah sebutlah dalam kitab syarah minhaj tambahan daripada contoh-contoh uzur di atas beserta dengan faedah-faedahnya, keadaan-keadaan dia, keadaan uzur tu. Wa qala fil majmu', kata Imam Nawawi dan kitab Majmu', wa makna kaunuha a'zaran, maksud uzur itu ialah suquta al-ismi ala qaulil fardi, gugur dosa bagi orang yang mengatakan solat jamaah itu adalah wajib. Okey, gugur, dia tak berdosa lah bagi orang yang uzur am dan juga uzur khas. Wal karhatu ala qauli sunnah, dan bagi orang mengatakan solat jemaah itu ialah sunat, maka gugurlah hukum makruh ke atasnya kerana tidak pergi solat berjemaah di masjid. Jadi ada dua keadaan je, sama ada solat jemaah itu wajib ataupun solat jemaah itu sunat menurut satu kaul. Satu kaul mengatakan wajib, satu kaul mengatakan sunat, tapi yang masyhur mazhab Syafi'i kata dia sunat lah. Walaupun musannif kata wajib, musannif kata sunat, tapi menurut yang sahihnya ialah dia fardu kifayah. Wajib fardu kifayah la husula fadlihi. Jadi meninggalkan salat jamaah itu sama ada dia berdosa isim ataupun makruh, bukan nak cerita pasal kelebihan solat berjemaah itu, kan. Jadi kalau orang tu solat berjemaah di rumah, dia kira dapatlah pahala solat berjemaah. Tapi kalau tak ada orang azan dekat masjid, maka semua satu kampung tetap berdosa. Walaupun dia dapat fadilat solat berjemaah, tapi dia tetap berdosa sebab masjid kosong. Wajazama Ar-Ruyani, dan Imam Ar-Ruyani telah memutuskan bi'annahu yakunu muhsilan lil jamaah idza shalla munfaridan wa kana qasduhu al jamaah laula al-uzru, bahawa seorang tu akan mendapat juga pahala jamaah kalau dia solat berseorangan, sekalipun dia solat seorang tapi dia dapat pahala berjamaah jika dia memang berniat nak pergi jemaah. Kalau dia tak uzur, memang dia pergi. Masalah dia uzur, dia tak boleh nak pergi, tapi dia walaupun solat seorang tetap juga dapat pahala berjemaah menurut Ar-Ruyani. Wa hadha huwa az-zahiru, ini jelas. Wa yadullu khabaru Abi Musa, dan ini diteguhkan oleh hadis Abu Musa. Nabi bersabda, maksudnya idza maridal abdu aw safara kutiba lahu min al-amali ma kana ya'maluhu sahihan muqiman, rawahu al-Bukhari. Jika seorang tu sakit, seorang hamba itu sakit ataupun dalam keadaan musafir, maka akan dituliskan untuknya amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sihat ataupun dalam keadaan dia tidak musafir. Begitulah rawahu Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala alam. Akan datang akan sambung summa syara'al musannifi syurutil iqtida', syarat untuk menjadi makmum, syarat untuk sah menjadi makmum. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.